Jadi untuk gelombang elektromagnet, kamu kena faham, senang saja nak faham gelombang elektromagnet ni, tak susah pun. Kita tengok, perkataan dia saja dah menggambarkan gelombang dia. Okey, kamu tengok elektromagnet, dia adalah gabungan dua perkataan. Okey, elektromagnet. Ni, elektromagnet. Dia sendiri adalah gabungan dua perkataan. Perkataan yang pertama, elektro. Perkataan yang kedua, magnet. Elektro itu datang daripada elektrik lah. Okay. Elektrik, medan elektrik. Magnet datang daripada medan magnet. So, medan elektrik tambah medan magnet dapatlah elektromagnet. Okay. Dikahwinkan dua-dua tu, kemudian dapatlah itu anak dia, elektromagnet. Digabung sekali. Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet. Medan, okey, medan elektrik dan medan magnet yang digabungkan secara berserenjang. Berserenjang, sudut dia 90 darjah ya anak-anak semua. Berserenjang dia bergabung dengan sudut 90 darjah. Jadi kalau gelombang mestilah ada getaran. Ingat lagi kan? Kalau gelombang mestilah ada getaran. Maksudnya dua-dua medan ini bergetar, medan elektrik dan medan magnet. Dua-dua ni bergetar dengan sudut 90 darjah. Bergetar maksudnya berayun lah. Berayun ni bergetar lah. Ayunan getaran. Okey, berayun ni bergetar. Ingat kan? Tadi cikgu dah tanya, refresh kamu balik. Ada getaran, adalah gelombang terhasil. Jadi special untuk elektromagnet ni dia tak terhasil sendiri. Dia bukan single-single dapat macam cahaya, macam bunyi, macam air. Dia adalah gabungan dua medan iaitu medan elektrik dan medan magnet. Tengok gambar raja. Cikgu ambil daripada buku je ni. Sebab cikgu rasa buku untuk tajuk gelombang elektromagnet ni dah komplit. Jadi kamu tengok yang warna pink ini secara mendatar. Okey, dia berayun secara mendatar, itu adalah untuk medan elektrik. Okey, bayangkan dia berayun secara mendatar. Kemudian satu lagi medan magnet yang berwarna biru ni, kamu nampak tak? Dia berayun secara menegak. Okey, satu secara mendatar, satu secara menegak. Jadi sudutnya adalah 90 darjah. Boleh nampak ke? Cikgu tunjuk kat sini. Okey, katakan ini untuk medan elektrik, yang biru ini untuk medan magnet. Jadi itu sudut dia 90 darjah. Boleh nampak? Okey, ataupun cikgu tunjuk yang lain. Yang biru ini adalah sama tadi, medan magnet. Yang merah ini berayun, itu adalah medan elektrik dan sudut ayunan antara satu sama lain itu adalah 90 darjah. Okey, clear tak? Clear tak? Clear. Okey, clear kan? 90 darjah macam tu, dia tegak. Bila dua-dua ini bertembung, dia akan menghasilkan gelombang elektromagnet. So, medan elektrik dan medan magnet. Okey, itu arah perambatan gelombang ke arah sana. So, digabungan dua. Okey, ciri-ciri gelombang elektromagnet ada banyak kat situ, ada 6. Cikgu. Ya. Yang pink tu tadi apa? Medan elektrik Ni di label E, medan elektrik. Tapi dalam buku teks dia label medan magnet. Magnet yang biru ni, cikgu ambil daripada buku teks lah Dina. Ya. Buku teks itu pink. Buku teks lain. Terbalik. Terbalik. Tak apalah. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Yang pink ni boleh jadi magnet, yang biru boleh jadi. Kalau kita dah label yang pink tu magnet, yang biru tu automatik akan jadi elektrik lah. Okay, cikgu ambil daripada buku online ni. Tak apa, don't worry. Kamu follow saja buku kamu. Cikgu tak katalah buku tersalah. Betul juga. Kalau kita ambil biru magnet, pink akan jadi elektrik. Kalau kita ambil pink tu elektrik, biru tu akan jadi magnet. Okay? Mana-mana satulah. Cuma yang penting di situ kita nak tunjukkan dia bersudut tegak antara satu sama lain. Boleh tak? Okay. Okay, mana-mana pun tak apa. Kalau kamu lukis nanti kamu label lah salah satu elektrik, satu lagi magnet. Janganlah yang ini kamu kata magnet. Tiba-tiba yang sini pun kamu kata elektrik. Nampak macam jauh tapi benda yang sama je. Ini salah lah. Okay, dia mesti berserenjang. Alright. Ada soalan lain?
Buku teks. Ada banyaklah buku teks ni, Admath ke, Form 5 punya Admath, Form 4 punya Admath pun ada banyak kesilapan dia. Okay, tak apa. Kita tengoklah perlahan-lahan yang mana cikgu nampak, kamu perasan, kamu bagi tahu cikgu Okay, ciri-ciri gelombang elektromagnet. Okay, kita tengok satu-satu. Jangan baca semua dulu, tengok satu-satu. Yang pertama, dia adalah sejenis gelombang melintang lagi. Okay, jarang kita jumpa gelombang membujur, setakat ni kita jumpa. Apa yang membujur? Apa yang membujur? Bunyi. Gelombang bunyi. Okay, bagus. Setakat ni kita jumpa gelombang bunyi yang membujur. Yang lain tu banyaknya gelombang melintang, termasuk gelombang elektromagnet. Okay, dia bergerak dengan laju yang lebih sebenarnya ini nombor 2. Okay, kemudian baru ini. Laju dalam vacuum adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okay, 3 darab 10 kuasa 8 ms tolak 1. Ini kalau dia bergerak dalam vacuum. Boleh bagi tahu cikgu tak? 3 darab 10 kuasa 8 ni laju siapa? Ajar fizik mesti tahu. 3 darab 10 kuasa 8 ni C. C ni yang laju apa? Kita tahulah sekarang laju gelombang elektromagnet kan, sebab dia kata laju gelombang elektromagnet adalah 3 darab 10 kuasa 8 ini. Sekarang cikgu tanya lagi. 3 darab 10 kuasa 8 ni laju siapa sebenarnya? Ni laju yang paling laju sekali. Tak ada objek yang boleh bergerak selaju ini. Cahaya. Ya, cahaya. So, gelombang elektromagnet bergerak dengan laju cahaya. Tak ada benda lain yang boleh bergerak selaju ini. Cahaya bergerak paling laju kan setakat yang kita belajar ni. Jadi, gelombang elektromagnet laju dia sama dengan laju cahaya. So, fast. Okay. Fast and furious. Okay. 3 darab 10 kuasa 8. Itu dalam vacuum lah. Vacuum maksudnya tak ada molekul-molekul udara. Okay. Tapi kalau dia bergerak dengan dalam medium, kalau ada medium, pergi sana. Kalau dia bergerak dalam medium, dia akan jadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil rasa-rasanya? Rasanya kenapa lebih kecil? Ada gas. Ada molekul gas. Okay. Banyak rintangan. Ya, ada rintangan. Rintangan daripada molekul-molekul gas. Sebab itulah laju dia lebih kecil. Okay, very good. Kamu boleh fikirkan. Gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk perambatan. Tidak memerlukan medium. Contohnya kalau cikgu nak hasilkan gelombang bunyi, cikgu kena bercakap dalam udara. Kalau cikgu cakap dalam vacuum, kamu dalam kelas duduk dalam vacuum, cikgu cakap seorang-seorang kat depan lah, kamu tak dengar. Sebab bunyi memerlukan medium. Faham tak kenapa bunyi memerlukan medium? Faham tak? Faham tak macam mana bunyi tu dihasilkan? Macam mana boleh sampai ke telinga kamu? Cikgu tak pernah cerita ke? Okey, katakan ini adalah siapa hari ni yang cikgu nak petik nama dia. Okey, yang jarang-jarang sekali bersuara. Siapa? Okey, katalah ini cikgu bagi Suyuet. Okey, sini cikgu. Jangan risau. Cikgu tak cantik, Suyuet pun tak cantik. Dua-dua tak cantik. Okey, cikgu bercakap. Cikgu bercakap di sini. Tu dia mulut cikgu bercakap. Ada molekul udara. Okey, molekul udara ni lah yang tolong sampaikan ataupun molekul udara ni lah yang tolong transfer gelombang. Sebab dia bergetar. Bila dia bergetar, dia transfer ke sebelah, dia bergetar. Kemudian bila dia bergetar, dia akan transfer tenaga tu ke sebelah molekul dia. Jadi ini perlu bergetar, transfer ke sebelah, sampailah ke telinga Suyuet. Baru Suyuet boleh dengar. Mesti ada molekul-molekul yang bergetar itu untuk pindahkan bunyi. So medium itu untuk pindahkan bunyi. Sama juga kalau tengok cerita cowboy dulu kan, kalau mereka nak tahu ada musuh datang naik kuda, dia akan letak telinga dia dekat tanah. Kenapa letak kat tanah? Tanah dengan udara, mana lebih baik untuk transfer bunyi? Tanah. Tanah. Okay, kenapa tanah? Molekul lebih cepat. Molekul lebih rapat.
Yes, sebab tanah molekul dia lebih rapat. Jadi bila rapat, sekejap dia bunyi dah transfer ke sebelah. Transfer sebelah. Sebab tu orang dulu-dulu cerita cowboy, nak tengok musuh datang dia letak telinga dia dekat tanah. So dari jauh dia dah dengar bunyi tapak kaki kuda. Okey, musuh datang. Kalau daripada udara belum dengar lagi sebab udara agak jauh-jauh molekul dia. Okey. So kalau cikgu bercakap dengan Su Yue, cikgu pun mengajarlah pumpang dalam kelas tu. Tapi kelas tu vacuum. Su Yue boleh dengar tak? Tak boleh. Orang lain. Su Yue boleh dengar tak? Su Yue, kamu dengar tak kalau cikgu cakap dalam vacuum? Kamu dengar tak rasa-rasanya? Vacuum maksudnya kawasan yang tak ada mana Su Yue ni. Vacuum maksudnya kawasan yang tak ada molekul-molekul udara, tak ada apa-apa molekul dalam dia. So cikgu cakap siapa nak transferkan energi tu? Siapa yang nak tolong bawa tenaga bunyi cikgu ni? Tak ada molekul. So Su Yue tak boleh dengar. Su Yue tak jawab pun cikgu, mana budak ni? Alright, so itu cerita dia. Tapi untuk elektromagnet, dia tak perlukan semua tu. Dia terus boleh merambat saja, macam juga cahaya. Okey, tidak memerlukan medium untuk perambatan. Jadi dia boleh merambat melalui vacuum. Kalau bunyi tak boleh merambat melalui vacuum. Dan akhir sekali, disebabkan dia adalah sejenis gelombang, ia akan menunjukkan fenomena yang kita dah belajar sebelum ni untuk gelombang, iaitu pantulan, pembiasan. Kamu sangat perlu faham benda ni, kena tahu. Pembelauan, interference. Dia boleh menunjukkan keempat-empat fenomena gelombang yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab dia pun gelombang kan. Tapi kena tengok keadaannya. Keadaannya sesuai dia akan tunjuk pantulan. Maksudnya dia boleh berlaku pantulan, boleh berlaku pembiasan gelombang elektromagnet, boleh berlaku pembelauan gelombang elektromagnet dan boleh berlaku interference gelombang elektromagnet. Okey? Dia boleh mengalami, menunjukkan fenomena ini. So ada 6 ciri-ciri, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Tahu apa tu gelombang elektromagnet? Yang pertama tadi tahu. Kemudian kita kenal ciri-ciri dia. Gelombang melintang, laju cahaya, tak perlukan medium, boleh bergerak dalam vacuum dan menunjukkan fenomena. Semua ciri-ciri gelombang kecuali yang baru ni laju. Dia sangat laju. Laju cahaya dan dia tak perlukan medium. Ini je yang baru. Yang lain tu sama macam gelombang lain. Okay, spektrum. Spektrum ni kamu tahu sebelum ni dah dengar perkataan spektrum. Kita tengok spektrum pelangi. Okay, kita ada spektrum lah, susunan warna pelangi tu. Itu kita panggil spektrum. Ada 7. Ada 7 warna pelangi. Ini kita panggil spektrum lah. Tapi untuk elektromagnet pun ada spektrum dia dan berita baiknya lagi, ada 7 spektrum tu, kamu kena hafal susunan dia. Menarik tak berita ni? Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik kan? Okey, 7 jenis gelombang elektromagnet membentuk satu spektrum selanjar. Kenapa kita panggil dia selanjar? Selanjar maksudnya samalah macam pelangi. Antara merah, jingga, kuning. Okey, antara semua-semua ni dia terus bersambung kan? Terus bersambung je, tak terputus. Maksudnya merah dengan jingga tu ada kosong dia baru dapat jingga. No, dia terus bersambung-sambung-sambung. Itu sebab kita panggil selanjar. Selanjar ni refer pada bersambung-sambung, tak putus. Okey, tak putus. Kau faham tanya, okey? Yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Okey, tu dia. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Spektrum elektromagnet yang dipresent untuk kamu faham dan hafal. Okey. Senang aja, don't worry. Cikgu ada tips macam mana nak suruh kamu hafal dengan mudah. Siapa tak mau dengar, dia memang tak akan hafal. Siapa tak nak hafal, maksudnya dia tak akan hafal. Itu je. Baik, kita tengok dulu. Yang pertama cikgu akan tengok daripada gelombang radio. Gelombang radio, tengoklah ni panjang gelombang. Tengok aje lah, tak apa. Okay, panjang gelombang daripada 10 kuasa 4 sampai 10 kuasa -1.
Kemudian frekuensinya 10 kuasa 4, maksudnya ada kosong tu 4 kali, 10,000 lah sampai 10 kuasa 9. Frekuensi dia pun besar kat situ, panjang gelombang dia lebih besar. Okey, kemudian kita bergerak. Lepas gelombang radio, dia terus bersambung tukar kepada gelombang mikro dalam kumpulan 10 kuasa 9 frekuensi sampai 10 kuasa 12 lah katakan sini. Kita kelaskan gelombang elektromagnet ni sebagai gelombang mikro. Okey, dan terus bergerak lagi frekuensi yang lebih tinggi. Siapa tu? Jauh Cim. Okey, frekuensi yang lebih tinggi 10 kuasa 12 hingga 10 kuasa 14. Nampak? Frekuensi makin bertambah. Gelombang ini kita panggil gelombang sinaran inframerah, infrared. Tahu kan infrared? Dulu kalau pernah tengok Google tu dalam cerita-cerita cerita apa yang guna Google, banyaklah yang Google tahu kan. Tu sinar inframerah. Okey, selepas sinar inframerah ni bukan putus. Ini adalah kumpulan cahaya nampak. Gelombang cahaya nampak tu banyak. Ini spektrum pelangi. Okey, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo semua ni. Ni cahaya nampak nama dia. Kesemua warna pelangi ni adalah cahaya nampak. Okey, dia hadir selepas inframerah dan frekuensinya lebih tinggi daripada inframerah. Okey, sekarang sekeliling cikgu ni, kamu nampak cikgu kan? Kamu nampak cikgu, cahaya yang ada sekeliling cikgu yang kamu boleh nampak tudung cikgu warna pink, baju cikgu warna biru. Okey, ini disebabkan adanya cahaya nampak. So itulah aplikasi cahaya nampak. Simple saja, don't make it difficult. Okey, apa aplikasi cahaya nampak? Kita boleh nampak warna. Kita boleh nampak daun warna hijau. Okay, itu cahaya nampak. Yang ada di sekeliling kita ni sekarang, cahaya nampak. Sebenarnya dia dah gabungan 7 jenis warna. Tapi bila gabung-gabung dapatlah sekarang yang kita nampak. Maksudnya yang kamu nampak pink ni sebab cahaya pada tudung cikgu ni bergerak dengan laju yang tak sama dengan ini yang warna biru. Cahaya dia bergerak tak sama laju. Sebab tu kita boleh nampak, oh ini biru, ini pink. Tapi sebenarnya ini semua cahaya nampak yang membuatkan kita nampak. Okey, bergerak lagi ke frekuensi yang lebih tinggi. Sinaran ultra ungu. Biasanya kita pernah nampak ni dekat supermarket nak check duit tu original ke tak. Okey, ada sinar ultra ungu. Dia letakkan duit kita, wang kertas kita RM100. Letak bawah tu nak check original ke tak. Okay, next bergerak kepada frekuensi yang lebih tinggi lagi ni sinar X. Tahu X-ray aplikasi dia. Dan last kali kita ada sinar gamma. Sinar gamma pernah dengar? Pernah. Pernah. Sinar gamma, gamma ray. Okay, sinar gamma ni gelombang elektromagnet lah. Dia sejenis gelombang elektromagnet yang berfrekuensi sangat tinggi. Okay, sekarang masalah dia macam mana kita nak hafal ni? Baik, kamu tengok frekuensi paling tinggi adalah sinar gamma. Jadi bermula dengan radio, frekuensinya rendah. Dan bila frekuensinya lebih tinggi, panjang gelombangnya paling rendah. Dia terbalik, nampak? Yang orange bawah ni untuk frekuensi lebih tinggi ke kiri. Tapi semakin ke kanan, panjang gelombang dia pula lebih besar. Apa istimewanya kalau panjang gelombang besar? Apa istimewanya kalau panjang gelombang besar? Apa fenomena kan senang berlaku? Ada beberapa fenomena yang senang berlaku kalau panjang gelombang dia besar. Contohnya kita dah belajar pembelauan melalui celahan atau melalui halangan. Kalau panjang gelombang dia besar, kesan pembelauan dia besar. Ingat lagi tak? Ingat. Jadi ada beberapa perkara yang istimewa tentang panjang gelombang besar. Ada kegunaan dia kalau panjang gelombang besar. Pembelauan boleh berlaku. Untuk frekuensi tinggi pun ada guna dia. Alright. Tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensinya. Okey, sekarang kamu jawab baik-baik. Tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Okey, tenaga dia maksudnya energi dia, tenaga berkadar terus dengan frekuensi dia. Maksudnya kalau frekuensi dia tinggi, tenaga dia akan menjadi tinggi lah. Okey, so kita tengok balik tadi. Frekuensi yang paling tinggi adalah frekuensi sinar gamma. Maksudnya apa? Tenaga sinar gamma
Macam mana? Tenaga banyak. Tenaga dia paling tinggi. Okey, tenaga sinar gamma paling tinggi. Tenaga untuk gelombang radio rendah. Tapi kalau kamu perhatikan sini, walaupun tenaga gelombang radio ni rendah, kamu tengok tenaga dia 1004 tau. Okey, 1004 dia rendah dalam kalangan gelombang elektromagnet, dalam kalangan itu. Tapi kebiasaannya 1004 ni dah cukup besar. Okey, tenaga yang dah cukup besar. Alright. Sinar gamma dan sinar X mempunyai tenaga yang besar dan perlu diurus dengan kaedah yang betul. Okey, perlu diurus sinar X dengan sinar gamma dengan kaedah yang betul supaya tidak membahayakan pengguna. Tenaga dia sangat besar, dia boleh membahayakan kita. Okey, contoh dia boleh membahayakan kita. Kamu tahu sinar gamma dia boleh tembus dalam kulit kita. Bila dia tembus dalam kulit kita, dia boleh masuk dalam organ dan dia boleh membuatkan mutasi berlaku. Okey, kalau mutasi berlaku tu mutasi yang baik, macam jadi X-Men ke, yang bagus-bagus tu tak apalah kan. Tapi kalau jadi yang lain tu, jadi cacat, okey, jadi kanser kulit, itu dah tak bagus lah. Ini untuk sinar gamma. Sinar gamma ni berbahaya. Kalau kita bekerja dalam makmal yang ada sinar gamma pun, kita kena pakai suit yang special suit untuk pastikan gelombang tu tak kena dalam badan kita. Alright, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan. Cerita tentang sinar gamma ni. Masa cikgu buat degree, cikgu buat thesis berkaitan dengan sinar gamma. Cikgu pun tak tahu kenapa cikgu ambil berkaitan sinar gamma. Masa belajar tu belum kahwin, risau jugalah nanti kalau terdedah dengan sinar gamma nanti ada banyak kan cikgu cakap tadi dia boleh rosakkan sel. Cikgu risau juga nanti cikgu mandul ke, tak dapat anak kan. Tapi nasib baiklah dah kahwin, dapat 4 orang anak. Maksudnya sinar tu tak mengganggu sangatlah, dijaga dengan baik. Okey, risau tau belajar belum kahwin. Nanti dah kahwin tak dapat anak macam mana? Sinar gamma ni berbahaya, dia boleh ganggu lelaki ke perempuan ke sama je. Boleh, tadi cikgu kata boleh kanser kulit. Okay. Boy, kaya dengan sing. Alright, itu cerita benar tau. Baik, sekarang kita tengok aplikasi gelombang elektromagnet. Spektrum elektromagnet terdiri daripada 7 jenis. Cikgu cakap tadi cikgu nak bagi tahu macam mana nak ingat kan. Alright. So, cikgu selalu ajar pelajar cikgu. Mesti kamu boleh ingat. Kalau kamu hafal 2-3 kali kamu boleh ingat. Bermula dengan radio. Okey, cuba baca, cikgu tulis apa. Tak apa, baca dalam hati pun tak apa. Okey, semua orang dah baca? Dah. Dah. Boleh? Senang tak? Senang tak nak ingat? Senang. Senang je kan? Raja radio, masuk mikro, istana inframerah, nampak, Ultraman, ultra ungu, XX, gamma gila. Okay. Raja masuk istana, nampak Ultraman X gila. Okay. Bad luck, masuk istana nampak Ultraman yang tak betul. Okay, jadi senang je nak hafal, tolonglah hafal. Cikgu daripada mula mengajar pun cikgu dah ajar pelajar cikgu guna ni dan so far semua orang boleh hafal dengan baik. Kamu nak dengan tak nak je. Kamu hafal 2-3 kali cikgu rasa dah boleh sebab dia agak fun. Cikgu dulu pun belajar guna ini. Dia agak fun hafal. Okay. Dia lain daripada yang lain. So far cikgu mengajar, semua pelajar cikgu boleh ingatlah yang ni, raja masuk istana. Kamu tanya abang kakak kamu semua guna ni. Kalau dia belajar fizik dengan cikgu, memang cikgu je yang ajar, cikgu akan guna ni. Alright, boleh? So macam mana kita nak ingat yang mana gelombang yang paling bertenaga? So mestilah gamma kan. Ingat satu saja, gamma paling bertenaga. So tenaga itu adalah tengok pada frekuensi dia paling tinggi lah. Jadi tenaga paling besar. Tenaga penembusan dia paling tinggi. So kalau frekuensi paling tinggi, ke arah sana pula lambdanya pula tinggi. Frekuensi di bawah ni tinggi, lambda di bawah ni rendah. Okey?
Dia terbalik dengan lambda, panjang gelombang. Okay, nanti tengok lagi, right? Tengok hafal. Tu je cara cikgu boleh tolong kamu. Tolonglah hafal. Aplikasi gelombang elektromagnet. So aplikasi gelombang elektromagnet ada banyak lah sebab dia dah dipisahkan dengan frekuensi yang berbeza-beza. Ni kamu boleh tengok nanti, itu dalam buku teks, telefon pintar. Layari laman sesawang untuk mendapat garis panduan berkonfigurasi telefon pintar. Berfungsi sebagai alat kawalan jauh. Ni kamu carilah nanti. Okey, cikgu nak terangkan yang ini. Cikgu perlukan beberapa orang. Oh, ada 21. Bagus, dah ramai yang masuk. Irene tolong cikgu baca gelombang radio ni. Aplikasi dia. Gelombang radio. Komunikasi radio jarak jauh. Penyiaran radio dan TV tempatan. Komunikasi tanpa wayar, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee dan Z-Wave. Mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Okey, terima kasih Irene. Baik, itu dia gelombang radio. Aplikasi dia untuk komunikasi jarak jauh guna walkie-talkie. Cikgu duduk kat Padang, nak berhubung dengan cikgu dekat pejabat guna walkie-talkie. Ataupun cikgu dekat pintu pagar nak tengok siapa lari. Okey, dah jumpa siapa lari, bagi tahu dekat pengetua kat bilik guru guna walkie-talkie. Selain daripada guna WhatsApp pula kan. Penyiaran radio dan TV tempatan itu mestilah guna radio. Nampak pun gelombang radio. So radio dan TV, dua-dua guna gelombang radio. Komunikasi tanpa wayar, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave. Okey, ni semua gelombang radio. Okey, komunikasi tanpa wayar. Mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Okey, itu pun gelombang radio. Scan. Kalau kita pergi lapangan terbang, kita nak pergi, dia nak tengok apa dalam badan kita, dalam kita bawa apa-apa ke? Dia guna ni, mesin gelombang milimeter. Alright. So yang kedua gelombang mikro, cuba baca Kayen. Okay. Gelombang mikro. Komunikasi antara bangsa melalui penggunaan satelit, rangkaian telefon bimbit, komunikasi antara alat elektronik, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave. Pengesanan radar pesawat dan pemerangkap laju. Memasak menggunakan gelombang mikro. Alright, thank you Kayen. Jadi yang senang kalau gelombang mikro yang kita nampak kat sini memasak guna gelombang mikro lah ni, nampak ada ketuhar. Cikgu yakin kat rumah kamu mesti ada yang setengah rumah tu ada ketuhar kan. Microwave. Okey, tu aplikasi dia. Satu kita nampak kat situ jelas microwave. Radar pesawat. Pengesanan radar pesawat dan pemerangkap laju. Speed trap. Okey, itu adalah gelombang mikro. Tadi gelombang mikro dia frekuensi lebih tinggi daripada radio kan. Komunikasi alat elektronik, Wi-Fi, dia masih lagi hampir-hampir sama dengan radio. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave. Kemudian rangkaian telefon bimbit, sudah mula guna gelombang mikro sebab dia perlukan satelit. Komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit. Okey, satelit dah banyak masuk mikro. Kamu, pengalaman cikgu, pelajar cikgu agak susah nak bezakan mikro dengan radio nanti. Sebab ada masa dekat satelit, cikgu ni ada radio, dia akan macam tu, ada akan jumpa. Tapi so far kamu tengok yang buku teks ni, komunikasi antarabangsa kalau penggunaan satelit kita banyak guna mikro, telefon bimbit banyak guna mikro, Wi-Fi tadi ada dua-dua, radar pesawat, speed trap, mikro, dan ini paling senang lah, microwave. Okey, itu gelombang yang kedua mikro. Yang ketiga infrared. Okey, siapa boleh cikgu baca? Isi, tolong cikgu baca hari ni. Isi. Sinaran inframerah untuk memasak, ketuhar, pemanggang dan pembakar. Untuk melihat dalam gelap, kamera inframerah dan teropong inframerah. Mengeringkan cat pada kereta. Rawatan sakit otot, alat kawalan jauh untuk televisyen dan pemain DVD. Okey, terima kasih Isi. Jadi itu dia sinaran inframerah, infrared untuk memasak, ketuhar, pemanggang. Ini pemanggang lah macam oven. Okey, untuk memasak ni
Oven. O-V-E-N. Oven kat rumah. Macam mana kita nak tahu dia guna gelombang inframerah? Bila kita panaskan, kamu nampak ada besi kan? Besi atas dan bawah pemanas tu, besi tu berwarna merah. Betul tak? Jadi warna merah itu kita panggil sinar inframerah. Itulah dia, oven. Pemanggang pembakar. Ada warna merah pada nyalaan saja besi tu, dia warna merah, jadi dia sedang keluarkan sinaran inframerah. Sinaran inframerah ni keluar daripada objek yang dipanaskan. Senang aja. Kalau kita panaskan besi, besi tu warna merah aja, maksudnya dia sedang keluarkan sinar inframerah. Easy. Okay, kita boleh createkan sinar inframerah ni. Okay, faham Sinaran inframerah terhasil daripada jasad yang berwarna merah apabila kita panaskan. Senang aja nak dapat. Ambil sudu, pergi bakar. Kalau larat pegang-pegang lah, bakar sampai nampak merah. Bila merah saja sudu tu, dia sedang keluarkan sinaran inframerah. Okay. Untuk melihat dalam gelap, ini tadi cikgu cakap Google tu. Google, waktu malam pakai spek tu. Spek Google ni, jadi dia boleh lihat pada waktu malam. Kamera inframerah dan tropo inframerah. Mengeringkan cat pada kereta. Dia tak gunalah kipas, pergi kipas cat tu bagi kering. No, dia guna sinar inframerah aja dengan kuantiti yang tertentu boleh keringkan cat. Okey, ini dalam industri lah. Cat, kalau dah ada bengkel yang besar tu, dia ada guna alat ni. Perawatan sakit otot, sinar infrared. Mesin urut tu kalau kamu tengok ada juga yang warna-warna merah tu ada sinar inframerah lah. Dan alat kawalan jauh ni cikgu pasti kamu selalu tengok. Dekat alat kawalan jauh tu ada satu button, lupa pula cikgu nak ambil. Ada satu button, bila kamu tekan dia keluar merah. Tekan keluar merah kan, ada lampu. Itu sinar inframerah. Sama juga ada setengah kereta, kebanyakan kereta, bukan sesetengah. Kebanyakan kereta guna remote untuk kunci kan, untuk kunci kereta. Remote tu guna sinar inframerah. Kecuali kereta-kereta yang mahal, yang mahal-mahal tu dia dah guna, kalau sinar inframerah dengan radio, inframerah lebih, dia dekat sikit. Kalau radio lagi jauh lagi boleh detect. Panjang gelombang besar kan? Radio, panjang gelombang lebih besar daripada sinar inframerah. Sinar inframerah frekuensi lebih tinggi tapi panjang gelombang rendah. Radio frekuensi rendah tapi panjang gelombang lebih tinggi. Ingat balik spektrum tu. Jadi bila panjang gelombang lebih tinggi, dia boleh terbelau. Kita tekan, dia langgar pokok, dia terbelau. Jadi dia boleh still sampai pada kereta kita walaupun jaraknya jauh. Ada setengah kereta yang mahal dia sudah guna gelombang radio untuk remote control. Tapi kebanyakan kereta yang ada di Malaysia ni guna sinar inframerah untuk remote control. Okay, nak kunci daripada jauh kan? Alright. Cerita nak kunci kereta ni, janganlah kunci kereta jauh daripada kereta pun kita dah on buka kan, bahaya. Nanti perompak boleh masuk dulu kereta kita. Okay, next, cahaya nampak. Seeing, tolong cikgu baca cahaya nampak. Seeing. Cahaya nampak membolehkan benda hidup untuk melihat. Fotografi, fotosintesis dalam tumbuhan hijau. Cahaya laser digunakan dalam pemotongan logam, ukur tanah dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Alright, ada perkataan, ada info baru kat situ, gentian optik. Okay, nanti cikgu terangkan sikit gentian optik. Cahaya nampak membolehkan benda hidup untuk melihat. Tadi cikgu dah bagi contoh, kamu boleh nampak cikgu. Tudung cikgu warna pink, baju cikgu warna biru sebab adanya cahaya nampak. Okay. Cahaya nampak, cahaya yang nampak jernih ni saja, tak nampak apa-apa. Kamu macam tak nampak apa-apa, tapi kalau tak ada cahaya ni, kamu tak nampak apa baju cikgu warna biru ke apa ke, tudung warna pink, kamu tak nampak, kamu nampak gelap saja. So bila ada cahaya nampak lah, warna-warna yang berlainan halaju tu pergi ke mata kamu. Okay, fotografi, kalau ambil gambar dalam gelap tak nampak apa-apa, so kena ada cahaya. Fotosintesis, kalau tumbuhan kita biarkan dalam gelap selama seminggu, tumbuhan tu boleh mati. Okay, jadi cahaya nampak diperlukan. Cahaya laser digunakan dalam pemotongan logam. Okay, ini guna cahaya nampak rupanya. Logam nak potong logam guna laser. Ukur tanah dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Okay, ini dia gentian optik. Gentian optik ni biasanya dalam kabel komunikasi lah hantarkan maklumat. Gentian disebut gentian sebab ada banyak jalur-jalur. Kamu tahu tak tali tangsi tu? Tali pancing yang warna jernih, tahu kan? Dia lebih kurang macam tu, ada banyak jalur-jalur tu.
Jadi cahaya dimasukkan dalam jalur yang hujung dan akan keluar ke hadapan. Ini cerita dia panjang lah, kita akan bincang dalam tajuk cahaya nanti. Okey, dalam tajuk optik. Ini digunakan dalam gentian optik, guna cahaya nampak untuk salurkan maklumat. Okey, itu cahaya nampak. Cahaya nampak sebab dia berada di sekitar kita, lebih mudah difahami lah. Tadi micro radio tu macam kasa lepas dah, besar sikit. Itu kamu kena faham betul-betul, banyak akan baca. Okey. Sekarang ultra ungu. Siapa pula cikgu nak minta tolong hari ni? Min, baca Min. Sinaran ultra ungu. Mengeraskan bahan tampalan gigi, menentukan kesahihan wang kertas, rawatan penyakit kuning pada bayi, penulenan air minuman, pensterilan alat perubatan dan makanan, alat perangkap serangga. Okey. Cikgu rasa ini kamu pernah tengok, dekat bilion pun ada. Okey, mengeraskan tampalan gigi, kita tak nampak sebab dia buat dalam mulut kita. Jadi alat tu dimasukkan dalam mulut, dia alirkan sinaran ultra ungu, jadi dia untuk mengeraskan tampalan gigi. Alright. Kemudian menentukan, tadi cikgu dah bagi tahu dekat supermarket dia nak tengok kalau bagi duit besar ni kena check betul-betul, nanti duit besar tiba-tiba duit tu palsu. So dia letakkan di bawah scanner. Scanner tu ada sinaran ultra ungu untuk detect wang itu palsu ataupun benar. Rawatan penyakit kuning, penulinan air minuman, pensterilan. Steril ni maksudnya bunuh kuman, alat perubatan dan makanan. Bunuh kuman pada alat perubatan dan makanan. Dan alat untuk perangkap serangga. Dekat tu kalau nak bunuh nak bunuh lalat ke. Tengok dia punya lampu tu warna purple sikit kan. Cikgu rasa dekat sini bilion pun ada. Lampu dia warna purple. Itu alat untuk perangkap serangga. Sinaran ultra ungu pun kita pernah lihat perkara-perkara ni. Okey, sinar X lebih advance sikit. Siapa? Walina, baca Walina. Cikgu, saya baca Sinar X. Imej sinar X membantu doktor mengesan retakan atau patah pada tulang dan memeriksa organ dalaman. Pemeriksaan sambungan kimpalan, pengimbas bagasi di lapangan terbang, menentukan keaslian lukisan. Okey, sinar X. Terima kasih. Membantu doktor mengesan retakan atau patah pada tulang dan memeriksa organ dalaman. Ini X-ray lah, kamu tahu dah ni. Kamu pun tahulah gambar ni. Cikgu tak payah detail sangat kan. Sinar X gunanya untuk X-ray. Untuk X-ray tulang-tulang yang patah. Memeriksa sambungan kimpalan. Kimpalan tahu Kimpalan tahu? Kalau besi nak sambungkan. Ada dua batang besi kita nak sambungkan, itu kita panggil kimpalan. Katakan rod besi yang pertama kita nak sambungkan dengan rod besi yang kedua. Okey. Ini bahagian sambungan dia. Jadi kita nak tengok sambungan tu betul-betul touch ke tak. Jadi gunalah sinar X. Okey, guna sinar X untuk menentukan dia betul-betul bersambung ataupun tidak. Pemeriksa sambungan kimpalan. Pengimbas bagasi di lapangan terbang. Kita masuk beg untuk imbas. Dalam beg tu dia nak tengok ada pistol ke, ada pisau ke, ada apa-apa bahan yang berbahaya ke. Masuk dalam beg, beg tu akan bergerak kat situlah. Dia guna sinar X. Maksudnya tadi sinar X kena faham, sinar X bertenaga sangat tinggi. Orang jangan masuk kat dalam tempat beg tu. Jangan pula kita masuk dalam beg masuk kat situ. Aduh, sinar X berfrekuensi sangat tinggi. Kalau gamma tadi tinggi, sinar X pun tinggi. Bahaya juga, dua-dua pun bahaya kan. Kalau kita nak pergi X-ray pun, kalau perasan ada orang jaga, dia lepaskan sinar X tu bukan lepas banyak-banyak. No, dikontrol, lepas sikit saja setakat yang diperlukan. Okey, kemudian menentukan keaslian lukisan guna sinar X juga. Alright, last sekali kita ada sinar gamma. Jinceng, ada kat situ tak Jinceng? Baca. Tong Jinceng. Membunuh sel kanser dalam radioterapi. Okey. Pensterilan peralatan pembedahan dan perubatan secara buka. Okey. Digunakan dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama.
Okey, terima kasih. Baik, jadi itu dia sinar gamma. Dia boleh membunuh sel kanser, radioterapi, kemoterapi. Pernah dengar kan? Kemoterapi. Okey, itu guna sinar gamma. Walaupun tadi cikgu kata sinar gamma tu berbahaya tapi digunakan. Bila cerita sinar gamma, dia banyak guna dalam perubatan. Okey, banyak digunakan dalam perubatan untuk membunuh sel kanser sebab dia boleh masuk dalam badan dan dia boleh mutasikan sel kita dan dia boleh bunuh juga. Okey, jadi kalau kita nak buatkan dia membunuh sel kanser dalam badan, kita kena kontrol lah. Cahaya sinar yang masuk pun dalam perubatan dia tak lepas begitu saja. Kontrol kuantiti dia. Betul-betul kawasan yang nak dibunuh saja. Kawasan mana yang ada sel tu, situ saja ditumpukan. Dia bukan satu badan tu bagi kena sinar gamma. Tak, sangat bahaya. Jadi dalam kawalan, dalam radioterapi untuk membunuh sel kanser lah. Pensterilan. Steril ni, kamu bila dengar perkataan steril ni maksudnya mencuci. Cuci peralatan daripada kuman. Cuci kuman lah. Steril. Peralatan pembedahan dan perubatan secara pukal. Maksudnya basuh banyak-banyak, pergi alirkan dia bawah sinar gamma dan boleh mati. Sebab sinar gamma memang sangat kuat. Secara pukal tu sebut dia kata pukal. Jadi alat tu bila dah disteril dengan sinar gamma boleh guna semula. Dah confirm mati dah semua kuman dia. Digunakan dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama. Proses makanan supaya makanan tahan lebih lama. Dibunuh kuman lah, macam-macam lah kat situ dalam industri. Itu untuk sinar gamma. Ada soalan setakat ni tak? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Jadi cikgu pergi sikit sentuh sikit. Sinar gamma biasanya dalam perubatan dia akan tanya banyak. Sinar X pun sama perubatan. Sinar gamma dengan sinar X sudah muncul untuk perubatan dan sinar X ada kimpalan di situ. Untuk sinar ultra ungu dia sinar yang di pertengahan kan. Macam ni lah kita ultra ungu dah jadi mudah sikit sebab kita dah pernah tengok macam ni. Tampalan gigi dikeraskan. Kemudian untuk wang kertas kita dah pernah tengok kat bilion pun kadang ada. Dekat kedai-kedai di Aeon pun kadang-kadang ada. Alat perangkap serangga kita pernah tengok. Dan dia juga ada digunakan untuk steril peralatan perubatan. Next. Cahaya nampak. Ini ada di sekeliling kita. Kita tahulah untuk fotografi, untuk fotosintesis, untuk melihat, untuk fiber optik, optical fiber. Alright, kemudian kita pergi yang lebih deep lagi, yang lebih ni jarang-jarang kita tengok. Sinar infrared, inframerah. Merah. Ingat ni je. Jangan jadikan semua benda tu susah. Setakat yang kamu boleh faham, kamu faham baik-baik. Sinar inframerah datang daripada objek merah. So objek merah kita boleh create. Jadi itu dah dia. Oven untuk melihat dalam gelap, kamera infrared, mengeringkan cat. Ni semua kita boleh create kan objek merah ni. Rawatan sakit otot, pengurut mesin urut tu, alat kawalan jauh. Ini pun ada. Ini tak susah lagi lah. Boleh inframerah, cahaya ultra ungu dengan cahaya nampak ni. Tiga-tiga ni biasanya pelajar tak ada masalah. Dia akan mula masalah dengan gelombang mikro dengan gelombang radio. Mikro yang easy, microwave. Kemudian dia dah mula masuk ke satellite. Rangkaian telefon bimbit. Radar. Dia dah besar-besar sikit. Teknologi sikit. Sama juga dengan gelombang radio. Komunikasi jarak jauh. Gelombang radio dengan satelit dengan mikro tadi, mikro dah pergi angkasa lah. Penyiaran radio TV tempatan, komunikasi tanpa wayar, pengimbas, gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang. Tadi kalau beg guna sinar X, kalau untuk penumpang saja guna gelombang radio pun dah cukup. So itu hari ni. Yang pertama kesimpulannya, apa itu gelombang elektromagnet? Macam mana dia boleh terhasil? Macam mana boleh terhasil? Gabungan dua. Elektro daripada elektrik, medan elektrik. Magnet daripada medan magnet. Dua-dua ni bergabung secara bersudut tegak. Kalau ini magnet, ini gelombang elektrik. Kalau ini elektrik, ini magnet. Bersudut tegak. Jadi itu cara dia terhasil. Mesti ada ayunan, mesti ada getaran.
Okay, ciri-ciri. Yang kedua kita tengok ciri-ciri dia tadi. Ada 6 ciri-ciri dia. Laju dia macam mana. Jenis dia gelombang melintang. Laju cahaya. Tak perlukan medium untuk perambatan. Okay. Itu antara ciri-ciri yang senang ingat. Okay, kemudian aplikasilah. Spektrum. Raja masuk istana. Nampak Ultraman X gila ada 7. Raja masuk istana, ulanglah 5-6 kali hari ni. Raja masuk istana, nampak Ultraman X gila. Boleh tak? Semua orang? Cikgu tahu kamu ni calon-calon A. Cikgu nak 22 orang dalam kelas ni semua orang dapat A. Dan memang kamu boleh pun. Cikgu sangat yakin. Cikgu sangat positif dengan Pak STEM. Every year pun sebenarnya cikgu sangat positif dengan pelajar-pelajar cikgu. Bila kita tanamkan dalam diri kita, cikgu hari-hari cakap kamu calon A cikgu, kamu akan A. Percaya tak? Kita bagi gelombang yang positif kepada diri kita kan. Kamu adalah calon A cikgu, esok cikgu masuk, kamu adalah calon A cikgu. Kamu tanam dalam diri kamu tu hari-hari dan kamu akan dapat A. Itu yang cikgu buat sepanjang tahun-tahun cikgu belajar, cikgu mengajar ni. Dan tahun lepas cikgu pun tak sangka ramai dapat A. Tapi itulah yang cikgu buat. Hari-hari cikgu kata kamu memang calon A cikgu. Kamu pun kena yakinlah dengan cikgu dan yakin dengan diri kamu. So tugasan salin nota sebab cikgu tak suruh kamu present apa kan. Hari ni cikgu terang je, terang kamu dah ingat, kamu dah dengar. Tapi nak bagi tambah lagi kamu salin balik nota, kamu boleh salin nota daripada cikgu punya slide pun cukup. Kemudian esok kita kelas. Boleh? Itu saja kerja hari ni. Belum latihan lagi, baru nota. Boleh? Boleh ke calon A cikgu ni? Boleh. Okey, bagus. So, cikgu rasa okey, hari ni cikgu pun tak banyak slide. Cikgu memang prepare nak masuk tu je. Esok kita kesimpulan untuk keseluruhan bab ini. Next week kita masuk bab yang baru. Alright. Jadi kalau tak ada soalan nak tanya cikgu, cikgu rasa kita boleh bersurai tepat pada pukul 11.30. Boleh say goodbye, boleh say thank you and then boleh leave the class. Terima kasih semua. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Bye, sama-sama.